أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, pertama dan selamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan kita bertemu pada malam ini setelah kita selesai 30 Ramadan ataupun selesai bulan Ramadan, dan kita memulakan kembali kuliah kita ni, insya-Allah. Kita dalam tajuk yang keempat, iaitu mengenai perut, muka surat 14. Faedah perut. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan bagimu perut kerana beberapa faedah keagamaan dan beberapa faedah keduniaan. Adapun faedah keagamaan, maka perut memberi kepada seluruh badan bantuan daripada benda yang telah dihadamkan di dalamnya, daripada makanan, kepada darah dan kepada air mani yang dengannya mendapat anak dan meneruskan zuriat manusia. Maka dengan sejahteranya segala anggota perut seperti jantung, limpa, paru-paru dan perut besar, sejahteralah segala badan yang lain daripada segala penyakit yang menghalangkannya dan daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Disebut situ tentang faedah keagamanya, iaitu dengan perut ini maka dapat dihadamkan makanan kita, dan daripada situlah tercernanya darah dan terciptanya air mani dengan makanan yang kita makan tu dihadamkan sebagainya, dan daripada situlah kita mendapat zuriat dan sebagainya. Adapun faedah ke dunia, maka perut menyempurnakan kesedapan segala makanan, minuman dan jima', kerana ketiga-tiga itu adalah pada ketika perut itu sihat. Pada ketika perut kita sihat, maka segala yang kita buat itu enak rasanya. Mensyukuri nikmat perut ialah memeliharanya daripada makanan yang haram dan yang syubhat, artinya yang tiada diyakini halalnya dan tiada diyakini haram, iaitu yang syubhat itulah, tak tahu halal ke haram, dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, disitulah beruntungnya kita yang mengaji. Kalau kita perasan, kita sekarang pun bukanlah baik sangat, tetapi kita amat seronok dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita banding umur kita dulu masa muda-muda, membujur lalu, melentang telan, kan? Hartaku, hartamu, hartaku jua. Buah mempelam jiran, kira buah mempelam kita. Buah mempelam kita tu memang kita punya lah. Jiran tak apa lagi. Ini yang jalan tepi jalan pun, kan? Yang tepi jalan pun dulu. Kenapa kita dulu tak ada pun berfikir tentang halal haram? Kerana ilmu belum masuk dalam jiwa. Tapi apabila kita duduk lama-lama, bukan sebab tua kita jadi sedar, bukan. Sebab kita dah tua kita sedar, bukan. Tetapi sebab ilmu. Sebab ilmu. Ilmu ni dia akan jaga tuan ni. Dengan kita mengaji pelan, kita mengaji, akhirnya kita terasa, Allah, silap banyak aku dulu ni. Kan? Silap banyak aku dulu ni. Kita mula merasakan bahawa makanan kita perlu jaga. Yang halal confirm kita ambil, yang tak halal ni bukan kita punya, macam mana pun kita akan elah dulu. Kita elah dulu, kan, untuk tidak makan. Kerana apa? Takutnya kita barang-barang yang tak elok masuk dalam perut kita ni. Ini satu nikmat besar tuan. Satu nikmat besar. Bila kita menyedari dan kita nak buat macam itu. Itu sebab tuan-tuan, elok kita belajar kitab-kitab yang simple-simple.
Sedangkan kitab yang simple-simple macam ini pun tuan-tuan, susah nak memahamkannya. Setakat kita nak belajar macam senang aja. Tentang anggota-anggota yang menyebabkan kita boleh senang dapat dosa dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, dengan kita sedar tu pun kadang-kadang terhanyut juga kita. Ya, tujuan memelihara perut dari yang haram dan yang syubhat. Maka engkau hendaklah bersungguh-sungguh pada memeliharakan perut itu daripada yang haram dan yang syubhat kerana 3 perkara. Pertama, kerana takut kepada siksaan api neraka. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita ni adalah perasaan macam ni. Yang kita ni duk belajar, datang semayang berjemaah, di rumah pun kita cuba semayang. Kita cuba semayang awal waktu. Kita cuba menghormati orang alim. Kita cuba menjadikan keluarga kita keluarga beragama. Kerana apa? Kerana kita nak melahirkan rasa takut. Dalam hidup ni penting rasa takut pada Allah. Penting. Supaya bila kita nak buat sesuatu, pertimbangan kita Allah. Nak, apabila rasa takut ni hilang tuan-tuan, dia tak rasa takut pada Allah, maka habislah hidup dia. Jadi pertama, kita jaga perut ni kerana apa? Kerana takut daripada siksaan api neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api neraka ataupun menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ada ke orang macam ni tuan-tuan? Ada. Bila Quran sebut ni, ada. Kadang-kadang kita dengar, kita melihat, kita pun sedang menyaksikan dalam media dan sebagainya, bagaimana anak-anak yatim ni kadang-kadang diperlakukan dengan cara yang Masya Allah. Teringat kami di Sarawak dulu kan, dan kawan saya ni duduk berjiran dengan satu apa nak kata, demo ni tim yang jalan merata-rata ni. Bersama mereka adalah anak-anak, kita tak tahulah anak tu yatim ke apakah, tapi katanya sekolah dia orang. Kawan saya ni sampai dah tak tahan duduk rumah tu. Kerana apa? Pagi-pagi dengar gerak semayang, suruh semayang je pun, tapi Masya Allah dia kata rotan ni berbunyi saja tuan. Itu sebab tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok budak-budak ngutip dia buku ke, ngutip derma ke, dia apa kat pasar tu, sedih no rasa tuan. Tuan-tuan test apa? Tengah makan tu, dek mesh ni, main makan, pakcik tak payah nak bayar ni, ataupun makan dulu lepas ni pakcik bayar. Tuan-tuan tengok mata dia. Biasanya dia takkan terima kita pelawa dia makan tuan. Mata dia liar je cari. Allah sedihnya rasa, Masya Allah. Tapi kita ni tak kuat. Tak kuat apa? Tak kuat nunggu sampai ke petang. Kita tunggu siapa ngutip dia kan. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang mak ayah ngantar anak untuk belajar sekolah agama. Tetapi ada pula yang bawa konon-kononnya latihan niaga. Latihan niaga. Untung dia bedal. Ada benda ni tuan? Ada. Saya akan buat macam tu. Bila saya buat macam tu, sama ada nak bagi dia duit saja ke tak payah dia barang, ataupun main makan, tengok mata dia tuan. Dia, ya Allah Tuhan, kesiannya seseolah dia sedang diperhatikan. Tuan-tuan, kita kadang-kadang menghukum budak-budak ni macam kita pun tak pernah jadi budak. Ke akhirnya kan ada orang-orang kesian dan sebagainya, berilah sebagainya. Baik, dan memang ada orang yang ngantor ngambil demo ni. Dan sabda Nabi SAW lagi sebelum tu tentang harta anak yatim. Jadi kalau mereka juga ada di keliling kelalang kita ni tuan-tuan, maka berhati-hati. Itu sebab kadang-kadang ada orang dia tak nak pergi memberi tahlil dan sebagainya. Jangan terus kita cop dia.
Jangan terus kita cop dia. Sebab kadang-kadang ada orang dia memang ditakut tantah kenduri tersebut menggunakan harta anak yatim ke dan sebagainya. Ini semua. Jadi kalau kita jumpa macam itu, tak payah kita nak cop orang tu sekian. Melainkan kita terimalah berlapang dada dengan berjaga-jaga dia. Dan sabda Nabi SAW lagi, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin ay min haramin wa kullu lahmin nabata min suhtin kanatin nar awladih. Maksudnya tiada memasuki syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, dan setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, api neraka itulah lebih utama baginya. Allah Rabbi ya Karim. Itu sebab bagi kita kadang-kadang yang dah terlanjur, dulu-dulu kita rasa macam banyak juga makan benda tak elok ni kan. Maklumlah, berkawan ke apa ke, kesedaran pun tak ada. Maka kalau kita memang boleh kenal tuan punya barang tersebut, kita tahu dia ni orang kampung kita je pun, pergilah minta halal tuan. Kan? Pergi minta halal. Tapi kalau boleh, janganlah minta halal saja, kan? Agak kita pun kalau kita rasa benda tu memang berharga, bagilah bayaran sikit ke sebagainya, supaya menyedapkan hati orang. Sebab mungkin dia okey, tetapi masa barang tu hilang dulu, pastilah kan, penuh jugalah poket kita dengan makian dia. Sabda Nabi SAW lagi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awladih. Maksudnya setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengannya. Sabda Nabi lagi, famanittaqash syubahat mata saya ni tak berjelas lah. Famanittaqash syubahat faqadistabra'a lidinihi wa irdihi. Maka sesiapa yang memelihara dirinya daripada segala yang syubhat, maka sesungguhnya dia ingin membersihkan bagi agama dan kehormatan dirinya. Dan syubhat yang kita tak tahu, boleh ke tak boleh, kan? Haram ke halal. Maka di saat kita rasa macam itu, tinggalkanlah dia. Okey, itu yang pertama. Kerana apa kita menjaga perut ni? Kerana kita takut siksaan api neraka. Yang kedua, kerana memakan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk kepadanya pada berbuat baik ataupun pada perbuat ibadah. Kerana tiada patut bagi yang mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Sama ada kekotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kekotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan seperti memakan yang haram dan yang syubhat. Maka risaulah kita, kan, entah di saat kita malas beribadat, rupa-rupanya yang bermasalah adalah makanan kita yang kita makan. Ibnu Rajab dia kata apa? Balasan kepada kebaikan ialah kebaikan yang seterusnya. Manakala kebaikan yang diikuti dengan perkara tak baik membawa maksud amalan itu telah ditolak. Dia kata. Tanda-tanda amalan diterima ialah bila kita buat baik, kita ikuti selepas itu dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi selepas kita buat kebaikan, diikuti dengan perkara tak baik, maka ketahuilah bahawa yang kita buat tadi itu ditolak. Jadi itulah dianya. Bila kita berasa malas untuk beribadah dan sebagainya, risau-risau entah kita telah memakan benda-benda yang syubhat, ataupun mungkin yang haram, ataupun mungkin yang tak elok. Yang ketiga,
Kerana memakan makanan yang haram dan syubhat itu ditegah daripada mengerjakan kebajikan. Tadi dihalang untuk mendapat petunjuk mengerjakan ibadat. Yang ini pula adalah bila kita makan yang haram dan syubhat itu, maka ditegah kita mengerjakan kebajikan. Dan jika dia mengerjakannya, nescaya tiada diterima daripadanya, dan tiada apa baginya melainkan kepenatan juga. Paling kita risau tuan-tuan, kita beribadat tapi penat. Kan? Ibadat banyak tapi tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kenamanya? Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf tuan-tuan, saya tak ingat namanya. Dia ni pergi beribadat, mengerjakan ibadat. Pada masa yang sama, sebelum tu dia beli apa? Kurma tamar. Dia pergi beli, kemudian dia pergi buat ibadat. Habislah, mungkin dalam masa-masa yang tertentu, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah tuan-tuan, wallahu a'lam bissawab, tapi riwayat mengatakan begitulah. Bila dia berdoa, maka terdengar dia satu suara. Sayang, dia kata, sayang nama orang ni. Saya tak ingat nama dia, minta maaf. Sayang sungguh orang ni katanya. Ibadatnya banyak, tetapi tergantung-gantung hanya kerana sebiji kurma yang dia makan bukan dia punya. Termenung dia tuan. Termenung dia. Baru dia teringat ketika dia beli kurma tu. Ketika dia beli kurma tu, ada kurma yang jatuh. Dia ingat dia punya. Dia ambil, dia makan. Rupa-rupanya baru dia sedar, yang tu bukan dia punya. Yang itu bukan dia punya. Aduh, Masya Allah. Apa dia buat? Pergi jumpa dengan orang tu. Pergi jumpa dengan orang tu. Tetapi orang tu dah tidak menjual lah. Anak dia yang ambil alih. Bila ditanya kenapa, bapak dah meninggal. Bapak dah meninggal. So, saya yang jual sekarang ni. Macam ini. Saya pernah makan dulu satu biji kurma. Saya beli. Tapi yang saya makan tu bukan saya punya. Saya minta halal yang satu tu, boleh tak? Oh, saya tak ada masalah, dia kata. Tapi saya tak tahulah adik-beradik saya yang lain. Sudah. Kan? Adik-beradik berapa orang? Ramai kan. Ada yang kata 11 orang termasuk dia. Maknanya ada 10 lagi tu. Oh, Masya Allah tuan. Apa dia buat? Kalau kita lah, kalau saya barangkali, wakil je lah. Mika kalau jumpa adik-beradik Mika, minta alih kat dia, boleh tak? Sebiji kurma je, yuk. Teman bayar je lah. Kan? Tapi dia tak macam tu tuan-tuan. Orang ni pergi cari sampai habis. Semua sekali. Kemudian baru berdoa balik. Bila berdoa tu dengar suara, beruntunglah dia ni. Kerana semua amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar kabir. Tuan-tuan, itu sebab kita selalu beri nasihat. Nasihat untuk diri saya juga. Bila berlaku, bila kita beri langsat, bila kita beli duku. Ini cukup bahaya kan. Kadang-kadang dekat TF tuan-tuan, pernah kita tengok orang sambil-sambil jalan dengan ambil kacang. Ambil kacang kan. Kacang tu kita buka je. Kacang apa? Kacang tanah. Kacang tanah je. Kita buka je. Sambil-sambil jalan tu dia makan. Makan. Ya Allah Tuhan aku. Masya Allah. Hati-hati tuan-tuan. Kita nak asalah kalau kita beli buah anggur ke apa ke orang kata. Boleh test tak? Boleh. Test. Sebiji okey lah. Kan? Sebiji okey lah. Tapi kalau nak kenyang, nak rasa nak test banyak sikit, beli je sekilo, rasa setengah kilo. Manis, beli banyak lagi. Jangan tuan-tuan, jangan. Kita takut pada kita biasa, tetapi pada orang yang menjual tu, yalah, kalau dah test pun sampai segenggam, mana nak redha tuan-tuan. Kena 10 orang. Nak genggam pula besar-besar, tak sesuai lah tuan-tuan. Jangan kita buat perangai begitu tuan-tuan. Okey? Jadi memakan makanan yang haram dan syubhat itu ditegah daripada mengerjakan kebajikan. Kalau dia buat pun tak dapat apa-apa melainkan penat. Sabda Nabi SAW, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa dhama'u wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa syahr. Berapa ramai daripada orang yang berpuasa dan yang tiada baginya daripadanya puasa itu melainkan dahaga. Dan berapa ramai daripada orang yang bersembahyang malam yang tiada baginya daripada sembahyangnya itu melainkan hanya berjaga malam sahaja.
Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, la yaqbalullahu salatan amrin fi jawafihi haram. Allah Ta'ala tiada menerima sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya perkara yang haram. Maka berhati-hatilah tuan-tuan. Termasuk saya bercakap ni, hari ni alhamdulillah kalau di pasar raya tu udah ada kod-kod dia kan. Kod dia. Kalau ada khinzir apa dia. Oh, masya-Allah. Bagus tuan-tuan. Jadi kita boleh tengok situ. Kita boleh tengok situ. Baik, kita tengok buku ni sekejap. Ya. Kita tengok sikit huraian dia tentang 3 perkara tadi. Yang pertama, kita takut perkara makanan haram ini. Dia kata sini pertama sama, kerana takut kepada api neraka. Dan dia membawa beberapa hadis di sini yang kalau kita boleh tengok antaranya disebut, wahai Ka'ab bin Ujrah, tidak akan masuk syurga sesiapa yang dagingnya tumbuh daripada makanan yang haram, maka neraka itu lebih layak baginya. Dalam riwayat Tirmizi, tidak akan berjaya daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, melainkan adalah neraka juga tempat bagi dia. Yang kedua, tidak dapat pedoman yang benar dalam melakukan sesuatu ibadah. Dia adalah tidak patut bagi orang yang mengerjakan ibadah, melainkan dia terlebih dahulu suci daripada segala kekotoran, sama ada yang dia makan maupun yang di luar. Kemudian ibadah tidak makbul apabila kita terdapat barang-barang yang haram dalam tubuh badan kita. Di sini tadi dia bawa orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa melainkan lapar, dan orang yang berjaga malam tak dapat apa-apa melainkan penat. Maka di sini dia bawa sini satu hadis, bukan satu hadis, satu kata-kata Imam Syafi'i tentang kepentingan bangun malam. Sewajarnya bagi orang alim hendaklah memilih sesuatu yang disembunyikan daripada amal soleh antara dirinya dengan Allah, dan hendaklah dia tidak menyandarkan kepada ilmu sahaja, kerana ilmu faedahnya sedikit di akhirat. Maka itu sebab apabila seseorang itu dia nak dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia melazimkan bangun malam. Allah Taala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, berdustalah orang yang mendakwa mencintai aku, jika malam tiba dia tidur daripadaku, yakni tidak mengerjakan solat malam. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti berkata, seluruh kebaikan terkumpul pada waktu malam, dan tidak diberikan kewalian kepada seseorang wali kecuali pada waktu malam. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ketika melihat muridnya tertidur sehingga subuh, yakni tidak bangun untuk berqiyamul lail, beliau akan menyuruhnya membasuh kedua telinganya, kerana telah warid daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, disebutkan di sisi Nabi tentang seseorang yang tidur pada waktu malam sehingga fajar, yakni tanpa berqiyamul lail, baginda bersabda, lelaki itu dikencing oleh syaitan dua telinganya, atau dia mengatakan telinganya. Seseorang yang memasukkan jasad Thabit Al-Bunani ke dalam kuburnya, ketika kami meratakan tanah, ada segumpal tanah jatuh, lalu melihatnya, yakni Thabit tadi, melihatnya sedang solat di dalamnya. Kami lalu bertanya kepada anak perempuannya tentang amalannya. Anak perempuan dia berkata, dia selalu bangun malam selama 50 tahun. Jika berada pada akhir malam, dia berkata dalam doanya, wahai Allah, jika engkau telah memberikan solat kepada seseorang daripada hamba-Mu di dalam kuburnya, jika engkau telah memberikan solat kepada seseorang daripada hamba-Mu
di dalam kuburnya, maka berikanlah juga untukku. Kan? Jadi ini tuan-tuan, antara orang kata semangat untuk kita lah bangun mendirikan malam. Kemudian di sini diberikan juga 8 cara untuk kita mudah bangun malam. 8 cara untuk kita mudah bangun malam. Bangun malam untuk mendirikan solat malam di samping ibadah-ibadah malam yang lain merupakan salah satu cara seorang hamba untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menulis satu bab khusus menjelaskan cara-cara untuk mudah bangun pada waktu malam. Okey. Ada 8 cara. 4 cara berkaitan yang zahir dan 4 cara berkaitan yang batin. 4 cara yang berkaitan dengan yang zahir ialah: pertama, tidak makan terlalu banyak. Tidak makan terlalu banyak. Yang kedua, mengurangkan aktiviti pada waktu siang. Mengurangkan aktiviti pada waktu siang. Yang ketiga, istiqamah melakukan qailulah, tidur sekejap pada waktu siang. Tidur sekejap pada waktu siang. Nah, sekitar berapa? Setengah jam, 45 minit. Paling-paling tidak pun sejam mungkinlah. Kan? 12 sampai pukul 1. Okeylah. Kan? Tapi kalau pukul 12 sampai pukul 3.30, kan, dia jamak selingan asar kan, itu dah melampau-lampau. Okay, yang keempat, berusaha tidak melakukan perbuatan dosa pada waktu siang. Mengikut Imam Ghazali, menukilkan perkataan Imam Hasan bin Basri, dosa-dosa dilakukan pada waktu siang menjadi pengikat jiwa untuk tidak terbangun pada waktu malam. Adalah seorang murid tanya pada guru dia. Dia telefon guru dia. Ustaz katanya, saya tak tahu lah katanya, kenapa yang susah benar nak bangun malam sekarang ni. Mungkinlah pada satu ketika dulu dia biasa bangun, tapi dah susah benar katanya. Guru dia ni tuan-tuan, itulah kadang-kadang kan, bagus kalau kita ada guru yang jenis nampak kasar sikit, tetapi dia berterus terang. Guru dia jawab, kamu ada buat dosa. Adalah kamu buat dosa. Sebab kalau kamu tak buat dosa, takkan jadi macam itu. Maka kamu semak balik apa dosa yang kamu buat. Tuan-tuan, kalaulah murid tu tadi tak ngaji benar, dia kata, memang cikgu aku ni, dia kata, sedap-sedap je kata kan. Sedap-sedap mulut dia je. Kan? Tetapi apabila kita mengerti, kita belajar dan sebagainya, dan guru ni memang nak tunjuk sesuatu yang betul pada murid dia. Walaupun benda tu pahit, dia cakap kan? Maka Masya Allah, macam kita jumpa doktor lah tuan-tuan, kaki ni kalau nak selamat kena buang, kena potong. Oi, sakitnya hati dengar kan. Tapi doktor macam itulah, dia memberi sesuatu yang kadang-kadang pahit tetapi sesuai untuk kita. Pertama, tidak terlalu banyak makan. Yang kedua, perkurangkan aktiviti pada waktu siang. Kalau dah siangnya buat kerja berat-berat, malam nak bangun penat dah. Yang ketiga, istiqamah dalam melakukan qailulah. Yang keempat, berusaha melakukan perbuatan dosa. Berusaha tidak melakukan perbuatan dosa pada waktu siang. Itu 4 perkara yang zahir. 4 cara lagi berkaitan dengan yang batin. Pertama, menjauhkan diri daripada hasad dengki. Apa saja perbuatan yang tidak baik dalam pandangan syarak dan menggunakan perasaan sangat suka kepada harta benda dan dunia. Kita kena jauh kan daripada hasad dengki. Kalau kita ada, kita buang. Dia tak dapat tuan-tuan, kadang-kadang datang juga. Bila tengok orang tu lebih, bila tengok sepatutnya aku, bukan dia, dia datang. Nah, ini tidak tertakluk kepada sesiapa pun melainkan manusia. Tak semestinya orang agama tak ada rasa kopi itu tuan-tuan. Kadang-kadang ada juga. Yang kedua, menambah rasa takut atas azab dan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak nambahkan rasa takut? Dengan cara kita mengaji, dengan cara kita belajar, dengan cara kita membaca, dengan cara kita mendengar. Nah,
Tawus, yakni seorang tabi'in terkemuka mengungkapkan, apabila seseorang mengingati akan azab api neraka Jahannam, maka hilanglah rasa mengantuk orang yang beribadah. Apabila seseorang mengingat tentang azab neraka Jahannam, maka hilanglah rasa mengantuk orang yang beribadah. Mana mungkin kita rasa nak mengantuk bila kita rasa takut tu lebih kuat berbanding dengan mengantuk itu. Yang ketiga, menambahkan ilmu tentang fadilat qiyamul lail yang terdapat dalam Al-Quran, hadis ataupun athar. Sama ada kita belajar macam ini ataupun kita mencari buku-buku yang sesuai mengenai kaedah tersebut. Dan yang keempat, memperkuatkan keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat nasyid lama-lama dulu kan? Oh, tuan-tuan, dia membangunkan jiwa, tuan. Kan, membangunkan jiwa. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, kan, lagu tu. Sunnah orang berjuang, tuan, yang dibawa oleh nada murni, tuan. Bila kita dengar, tuan, lagu tu pun dah macam tazkirah. Kan, malamnya mereka macam mana? Siangnya mereka macam mana? Oh, tuan-tuan, lagu tu, ya Allah, seumpamanya dibina dengan penuh perasaan, dengan ada jiwa roh dia. Sampai hari ni pun bila kita dengar tu, di saat kita ni jenis malas juga. Saya lah. Bila duduk dengar tu, Allahu Akbar kabira. Rasa macam jauhnya kita. Kalau bulan Ramadan, tuan-tuan dengar tak lagu puasa dua zaman. Puasa dua zaman. Yang tu kot saja dia. Balik tuan-tuan cuba cakap. Oh, Masya Allah. Betapalah betulnya puasa orang lama-lama dengan puasa kita sekarang. Berbeza sangat. Berbeza sangat. Jadi, dengan menambah ilmu-ilmu tentang macam itu, dia akan memberikan kita keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini dia letakkan juga amalan untuk memudahkan bangun pada waktu malam. Diriwayatkan daripada Imam Zirru bin Hubaish berkata, 4 ayat ini jika dibaca sebelum tidur, maka dia akan bangun daripada tidurnya pada waktu yang dia inginkan. Ayatnya, tuan-tuan, ialah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat yang ke 107 sampailah ke 110. Ayat 107 sampai 110. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, sampailah habis. 4 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. InsyaAllah akan senang bangun malam. Dulu, tuan-tuan, masa tempat saya mula-mula posting tu, saya posting tepi laut. Atau saya berkawan lah dengan imam masjid tu kan. Kawan orang tua lah, tuan-tuan. Kawan orang tua je kan. Dah kita, apa itulah nasib. Jadi teringat saya. Dia kata, saya tanya pakcik ni, sebab pakcik ni tak macam orang lain. Orang lain ni bot besar, dia ni bot kecil. Kita panggil enjin tut tuan. Tut. Ya Tuhan aku. Perjalanan yang biasa kita buat 15 minit tu, kalau naik bot itu, Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan aku, jenuh ngantuk lah tu. Apa tu? Jalan-jalan juga enjinnya tut. Tapi anak-anak dia berjaya, tuan-tuan. Anak-anak dia, ya Allah ya Rabbi ya Karim, berjaya je, ya Allah. Saya tanya dia, apa rahsianya? Dia kata, Ustaz, saya tak ada rahsia lain melainkan jangan beri anak makan haram. Jangan beri anak makanan yang haram. Pastikan jangan beri. Pastikan. Dia memang di kampung. Kadang-kadang kebun, tuan-tuan, buah pokoknya pokoknya. Perdebak nyak tu. Esok kita pergi dengan kutik nyak, tengok-tengok nyak ada kat bawah.
Ataupun nyo tu ada dekat sempadan je kan. Dia datang, ni nyo aku ke nyo ini ke nyo sana? Kira nyo sana terus, tak cakap banyak. Tak cakap banyak. Tak ada pula aku punya agak-agak ni. Kita itu kita. Tapi mereka ni dah, dia ni dah. Bagi sesuatu yang dia rasa bukan. Senang Senang. Oh, Masya Allah. Itu je ke? Itu dia kata. Itu je dia punya resepi. Atau saya kata kalau pergi laut dengan boat opini kan, boat opini dengan pergi laut memang balik hari lah kan. Biasanya balik hari lah, tapi kadang-kadang ada juga hari tak dan kan. Ada juga hari yang tak dan nak balik hari. Habis tidur mana? Tidur tengah laut tu lah kan. Takkanlah boat kecil ni. Bukan boat pun. Dia macam sampan tu lebih kurang kan. Tapi ada lah tutup. Boleh lah panggil boat lah, boleh lah. Tapi kecil kan. Takkan tidur tengah laut katanya. Saya kata saya. Tidur tengah laut lah. Malam-malam buta sorang-sorang. Tak nak macam mana kita rezeki. Ustaz katanya. Sebenarnya kita boleh minta pada Allah Ta'ala untuk lindung kita daripada ribut. Kemudian untuk gerak kita waktu subuh. Kalau kita nak bangun dan semua. Ini dahsyat ni kan. Kemudian saya pun kata kat dia, boleh tak kongsi dengan saya kan. Contohnya, macam mana nak, kalau tengah laut tu kan, pagi esok sampai subuh je, ada yang datang gerak. Kita bangun, tak ada apa. Ini dahsyat. Kita sama-sama muda tuan-tuan. Apa kenang kan? Teringin benar lah kan? Jenuh saya mujuk dia. Dia kata tak payah sebab dekat sekolah bukannya perlu guna benda-benda apa itu. Pula kan. Tapi yalah, saya yakin mereka ni tidaklah menggunakan pakcik lah. Tidaklah menggunakan yang pelik-pelik sebab kita tengok kewarakan dia, Masya Allah. Namun mungkin lah kan, mungkin mereka menggunakan macam ni lah. Sebab memang saya pernah jumpa orang-orang yang mengamalkan ayat terakhir surah Al-Kahfi ni untuk memudahkan tidur dan memudahkan bangun untuk bangun tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, lahir 3 tahun sebelum hijrah seorang faqih. Sangat mengetahui keturunan Arab, peperangan dan sejarah. Menguasai tafsir, bahasa Arab, syair, ilmu hisab dan faraid. Sahabat kelima yang banyak meriwayatkan hadis iaitu 1660 hadis. Ini lain lah ni. Ini bukan. Ini. Okey. Baik, itu antara amalan lah. Amalan yang sesuai untuk kita bangun malam. Okey. Mungkin tuan-tuan ada amalan tersendiri ya. Amalan tersendiri, maka bolehlah dikongsikan supaya ilmu-ilmu yang bermanfaat tidak hilang macam itu. Saya dengar dalam IKIM dulu. Dalam IKIM, lama dah. Dia seorang pensyarah yang berjaya lah. Pensyarah hebat. Tetapi dia pernah mengalami zaman-zaman kegemilangan, kemudian zaman kejatuhan, kemudian naik balik. Ketika dia jatuh, maka dia mencari-cari macam mana nak naik balik. Sedangkan dia menyewa hebat. Macam mana naik balik? Sehingga akhirnya dia balik kampung dia bersembang dengan tok dia. Tok dia beri dia nasihat. Tok dia kata apa? Kalau kamu nakkan kecemerlangan, kamu bangunlah malam. Kalau kamu nakkan cemerlang, kamu bangunlah malam. Bangun malam, nanti kamu akan cemerlang. Dia kata sejak itu, dia bangun malam. Dia bangun malam. Dan dia kata terbukti bahawa banyak kejayaan-kejayaan yang dia tempuh. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi sungguhlah malam itu menjanjikan kecemerlangan. Ya. Baik, seterusnya kita tengok pada muka surat 17.
Jauhilah dari bersangatan kenyang. Bersangatan kenyang itu dituntut menjauhinya kerana beberapa perkara. Kita dituntut untuk tidak kenyang sangat. Kerana apa? Kerana 10 perkara ini. Kerana 10 perkara. Pertama, kerana banyak makan itu punca terjadinya keras hati. Banyak makan punca terjadinya keras hati. Di sini dia tak urai macam mana. Tetapi tuan-tuan, orang-orang alim yang terdahulu ni, kadang-kadang mereka memang mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bab ni. Saya tak tahu macam mana dengan banyak makan tu menyebabkan keras hati. Tetapi saya pernah mendengar bahawa kalau makanan itu disuap dengan suapan yang besar, dia menyebabkan anak itu akan keras hati. Susah kan? 5 sudut, sendawa kawan tu. Kan? Kalau boleh untuk anak-anak kita perhaluskan, suap sikit-sikit. Baik, yang kedua, banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Membangkitkan segala anggota yang pada sia-sia dan pada kejahatan. Yang ketiga, banyak makan itu menjadi sebab bagi sedikit ibadah. Kerana manusia itu apabila dia banyak makan, nescaya berat badannya dan mengantuk matanya. Kita merasainya kan. Yang keempat, membanyakkan makan itu menjadi sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Mana nak sedapnya kalau dah sekejap-sekejap menguap, sekejap-sekejap menguap ya. Yang kelima, membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan yang syubhat. Yang keenam, membanyakkan makan itu menyusahkan hati dan memenatkan badan pada mencari, menyediakan dan memakannya dan melepaskan daripada kemudaratannya. Betul lah, ada orang disanggup cari tempat makan yang jauh-jauh. Saya pernah orang ajak pergi makan. Perjalanan ke sana pun 2 jam setengah kan. Mak dah tu, ingat kita ni raih lah kawan. Sekali 2 jam setengah. Lepas makan 2 jam setengah pula balik, lapar pula dah. Marah lagi. Yang ketujuh, membanyakkan makan itu menjadi sebab bagi bersangatan sakit dalam menghadapi kematian. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu menurut kadar kesedapan di dunia. Pada membanyakkan makan itu akan mengurangkan pahala di akhirat. Pada membanyakkan makan itu akan dihisap pada hari kiamat. Membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran dan menjadi punca bagi sedikit kepahaman dan pengetahuan. Dalam satu buku ditulis, kalau hendak otak kita penuh, selalulah perut itu dikosongkan. Tetapi kalau perut kita selalu penuh, nanti otak akan kosong. Nanti otak akan kosong. Ya. Maka celaan terhadap kekenyangan. Antara hadis Nabi yang mencela kekenyangan ialah sabda Nabi SAW. Orang yang sempurna iman itu, dia memakan pada satu perut. Dan orang yang kafir itu, dia memakan pada 7 perut. Memadailah anak cucu Adam itu beberapa suap yang membetulkan tulang belakang. Jika ia ingin menambah dan tidak dapat, tiada daripada menambah, maka sepatutnya 1/3 bagi makanan dan 1/3 bagi minuman dan 1/3 bagi mengeluarkan nafas. Itu sebab ada sendawa ya. Sendawa ni maknanya ruang untuk udara tu udah dimasuki, menyebabkan udara tu keluar. Makan sehingga terlalu kenyang hukumnya makruh. Jika seseorang itu sentiasa membiasakan dirinya dengan makan dan minum sekehendak nafsunya dan selalu membiarkan dirinya makan sehingga kekenyangan, dikhawatirkan nanti dia akan terjerumus ke dalam haram dan syubhat. Dalam An-Nasihah Ad-Diniyah maka ditambah. Tadi kita sebut 10.
tak eloknya apa ni, tabiat terlalu kenyang ni. Dia tambah lagi dalam buku nasihat agama dan wasiat iman ni, yang ke-11, kurang rahmat dan belas kasihan terhadap orang yang lemah apabila kita ni suka benda kenyang. Yang kedua, sayang untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan dan yang berhajat. Imam Syafi'i berkata, kenyang boleh memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdikan, mengundang tidur dan melemahkan semangat ibadah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahanlah kita dapat mengelakkan diri kita ni daripada terlalu kenyang. Kita dah belajar, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Memanglah susah tuan-tuan, tetapi untuk bertemu dengan kelazatan dalam beribadah bukan satu benda yang semua orang dapat. Satu ketika seorang syekh dia beri kuliah. Kemudian yang ni pun saya dengar dalam IKIM juga, sebab dalam perjalanan kadang-kadang ada masa boleh dengar. Jadi orang bertanya kepada anak murid dia. Dia kata, kenapa bila syekh kamu bercakap, kan, bila syekh kamu bercakap sesuatu perkara, kami rasa macam, pertama rasa nak dengar, yang kedua rasa nak buat apa dia suruh. Kita tak kenal mana pun dia ni, dia datang kuliah, tetapi bila dia bercakap tu, pertama kita rasa nak dengar, seronoknya dengar. Yang kedua, kita rasa nak buat apa yang dia cakap. Dia tanya pada anak murid dia, apa amalan Tok Syekh kamu sampai kami rasa macam itu? Anak murid dia kata tak tahu. Cumanya Tok Guru kami ni, dia memang sikit makan. Kan? Wallahu a'lam bissawab, dia kata. Tak tahulah kalau itu penyebab kepada hebatnya perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut dia. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, sungguhlah kan, kalau kita tengok, saya pun tak tahu tuan, Ramadan ni macam mana ni kita adjust supaya kita tak membazir. Okey, kita buat berbuka puasa di masjid, di surau. Alhamdulillah, tak membazir di rumah. Tapi di masjid surau pula membazir. Makanan tuan-tuan, ya Rabbi ya Karim, tiap hari, yalah, ataupun mungkin bukan tiap hari, tetapi kebanyakan hari memang lebih. Saya tak tahulah tempat tuan-tuan, kan, tetapi biasanya akan ada lebih. Yang kadang-kadang seorang boleh bawa sampai 2-3 balik rumah dengan niat untuk bersahur esok makan yang itu. Tapi kadang-kadang itu tak berlaku juga, dengan kuih-muihnya, dengan itunya, dengan ininya. Sehingga akhirnya apabila di hujung Ramadan kita duduk menung balik, berkualiti ke Ramadan kita tuan? Bila kita duduk dalam hujung Ramadan, kita ingat balik kan berbuka puasa yang kita alami tu. Hai, macam mana kita nak ngadu ni? Kan? Sedangkan dalam puasa itu terang-terang kadang-kadang berlakunya pembaziran. Bukan sikit-sikit kan, bukan sikit-sikit. Nah, itu sebab kadang-kadang kita nak bagilah kan, nak bagi cadangan. Tapi tak semua orang mungkin setujulah, sebab contohnya lah, berbuka puasa, makanlah seala kadar yang boleh. Buat di masjid, maknanya okey, tak payah sampai mahal-mahal, simple, tetapi boleh makan dan tidak membazir. Tapi wallahu a'lam bissawab, kalau kita duduk fikir, barangkali dia boleh datang idea-idea. Sebab kita rasa tak kena tuan-tuan, tak kena. Saya tak tahu pada tuan-tuan lah, tapi pasal tak kena kan, dengan makanan yang terbuang. Sedangkan ada orang yang mungkin tak makan ke macam mana. Kita mesti selesaikan benda ni tuan-tuan. Kalau tidak, tadilah kita berpuasa tetapi tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga sajalah. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah tu daripada saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan itu ada manfaat. Saya memang saja-saja tak nak bawa, tak nak kita banyak sangat bercerita, sebab saya sayang kalau kita tertinggal banyak dalam buku ni tuan-tuan. Jadi itu sebab kita buat macam kelas dalam bilik darjah je, supaya kita banyak benda kita boleh semak pada ketika kita mengaji, insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi